بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan masih lagi dipilih untuk terus mendapat Allah ini dan berada di majlis yang mulia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menjaga kemuliaan kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dan maksud kita sebagai sebuah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita juga melihat satu pesanan Nabi kita Muhammad SAW di senario akhir zaman. Ini berhubungan apa akan berlaku kepada sebagian umat Muhammad di akhir zaman. Kata Nabi, akan lahir satu generasi yang namanya generasi bui. Kita sentuh sikit bagi generasi bui. Tahu bui? Bui siapa tak? Yang paling senang kita air. Rupanya akan sampai saatnya umat ini akan bertukar generasi bui. Ini kiasan Nabi SAW. Sebahal sahih beliau Wakala Rasulullah SAW. Hadis ini dia sudah tahu. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qasa'atiha. Qala qailun amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idzin katsir walakinnakum wassa'un ka wassa'is sayf la yanzi'anna Allah min sudur al-qalbi المهبة منكم يقذفن في قلوبكم الوهم. قال قائل يا رسول الله وما الوهم؟ قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال. Kata Nabi, manusia hampir semuanya mengelumuni kamu seperti orang-orang mengelumuni makanan dalam gula. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah pada waktu itu kami sedikit pada Rasulullah? Jawab Nabi kita Muhammad SAW, bahkan kamu pada ketika itu cukup ramai. Namun kata Nabi, kamu ramai tapi seperti buih. Saya ramai tapi seperti buih. Allah telah mencampakkan
Allah telah menghilangkan dan mencampakkan daripada kamu keberanian, bahkan mencampakkan ketakutan kepada musuh kamu, dan musuh dah berani terhadap kamu. Yang pada ketika kita dikata kamu dihinggapi penyakit atau virus yang cukup bahaya, namanya kuman virus al-Wahid. Sahabat tanya, apa penyakitnya semua? AIDS ke? HIV ke? Bukan, lebih hebat pun. Nabi kata penyakit namanya al-Wahmu. Sahabat tanya, apa itu Rasulullah? Penyakit paling dahsyat itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu mula cinta dunia dan takut. Muslimat sekalian, Nabi sebut akan sampai saatnya manusia mengumuli mati macam orang makan dan pulang. Apa gambaran? Kata dia, Nabi Al-Bajali, kita bisyarakan hari ini, nak gambarkan musuh-musuh Islam tidak akan pernah biarkan kita untuk balik pada Islam. Mereka tak akan biarkan kita untuk balik pada Islam. Yang berarti kata mereka tak akan biarkan kita balik pada Islam yang sebenar, yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan tak mungkin mereka benarkan masuk semula ke dada tuan ini perasaan untuk berjihad bela agama. Tak mungkin mereka akan berikan keredaan kepada cita-cita itu melaksanakan kehendak agama. Dan ini ada bayangan bagi Allah tentang kehendak mereka. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan tarda antal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sekali-kali reda yang Nasara kepada kamu sampai kamu ikut cara hidup mereka. Yang mereka nak kita ikut cara mereka, mereka tak nak ikut cara hidup. Lebih malang lagi, lebih malang lagi kita pula terikut dengan cara mereka. Kita ikut cara mereka, sanggup meninggalkan cara kita. Kenapa? Nak pindah cara cerita sebab apa? Ditawarkan macam-macam habuan dunia, dan kita pula meletakkan minat besar pada dunia kan? Apa dunia? Yang besar dapat pangkat, ditawarkan kemasyhuran, ditawarkan gelaran. Yang businessman, projek baru nak sedar, kau nak punya tak jadi sedar, tidur dia. Ditawarkan habuan dunia kan? Yang namanya apa? Projek, kontrak, apa saja. Hingga tak ada nak bangun. Itu dia berangkat orang itu. Dia berangkat orang yang bergelar apa? Bergelar profesional. Ditawarkan pangkat. Pangkat apa? Pangkat yang namanya dia ada profesor kanan, kiri, depan, belakang. Habis ditawarkan. Hingga akhirnya profesor macam bodoh cakap. Kita ingat ada macam profesor yang kata apa? Ini jangan nampak. Ingat tak? Bukan sebab lupa dulu salah. Ingat tak apa profesor Zainal Telip? Berita bukan jaga kita, dia jaga kita punya tengin. Sampai rakan-rakan dia sendiri, kita nampak macam mana, kita nampak. Nak istilah kenapa lagi berita yang lagi? Dia kena undang-undang dia kena presiden. Tiba-tiba dia tak jaga kita, dia jaga kita. Ya Allah Akbar. Tu yang cakap tu profesor seumur hidup tu. Punya dahsyat ngamuk dunia. Rasa nak ambil sikit, nak bagi. Sampai tak ada nak bangun.
Itu pelajar itu. Bawah lagi naikkan grade daripada grade C ke grade daripada biasa ke tingkatan dua biasa, lepas dua biasa mari bisa, sampai ke orang ramai ditawarkan dunia juga, namanya Brim Brum Bram. Tapi kadang-kadang kita dah tahu subhanallah, dahsyat. Tuan-tuan sekalian, sahabat mereka, orang tak kisah apa yang melatar belakangi hidup dia, undang-undang apa yang sedang diikutinya, orang tak kisah. Sedangkan benda itu bukan benda yang bersifat akidiyah. Syariat tak pernah berpisah dan akidah tak boleh pisah. Tiba-tiba kerana tawaran dunia yang satu datang, akhirnya kita meninggalkan jalan hidup kita ikut wataknya. Sampai ada orang dah tak kenal agama sendiri, sudah tak kenal surat agama sendiri, dah tak kenal syariat sendiri, hingga mereka beritahu ini syariat Islam. Ya ke? Nah, saya kena sebab dia tahu. Sampai tanya, di Quran yang hantar semua urusan ada hukum dalam Quran. Ustaz, la ilaha illallah. Tiap-tiap tahun Quran hantar. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran sendiri Allah kata kita tak dikatakan pegang Quran sikit, hatta berapa kali. Bila baru kita nak anggap umat pegang Quran? Bukan sebab kita baca Quran, bukan sebab hatam Quran, bukan sebab siapa, bukan. Allah tak sebut macam tu. Memang Quran suruh baca, tapi hujungnya apa, puncaknya apa? Puncaknya bukan baca, bukan hatam, puncaknya apa? Tersebut dalam surah Al-Maidah. Yang ini yang abang tak perasan. Dalam Bila Rahman, Quran Al-Hakim pun disebut tegas kali. Apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab. Muhammad, istihad kepada orang yang punya kitab. Siapa yang punya kitab? Siapa yang punya kitab? Yahudi, Nasara, umat Muhammad. Mereka dapat Taurat, Zabur, Injil. Kita dapat Quran. Allah kata, qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Tawrata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Beritahu kepada Muhammad dan kita, mereka tak dikatakan memegang kitab sikit. Mereka tak dikatakan berada atas dasar hidup berdasarkan kitab sikit. Letih kita baca kan, letih tak ada harus. Jadi Allah kata, aku tak anggap mereka bersama kitab sikit, sehingga mereka melaksanakan kandungan kita, menegakkan isi, menegakkan hukum, menegakkan syariat, baru mereka dikatakan pegang kita, baru mereka dikatakan bersama dengan kita. Jadi kalau setakat baca dulu, semua yang kita gahnya boleh, yang kita paling gah boleh, kita telah menganjurkan musyawarah kali dua pun sampai tak ingat kali berapa. Punya dah banyak hadis sama kita pun tak ingat kali dua pun sebab tak ingat. Tiba-tiba kata Allah ni, kamu tak pegang Quran sikit.
Bahkan Allah tanya dalam surah Al-Hadid, Allah tanya kita yang beriman. Rasul bisa menjelaskan, alam ya'ni lilladzina amanu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah kata belum lagi sampai masanya untuk kamu yang beriman khusyuk hati kamu dengan kebenaran yang turun daripada Allah. Belum sampai itu masanya hati nak tunduk pada kebenaran. Ternyata bahawa jauhnya kita daripada pengarahan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, menuju hati kita balik, kita macam tak ada kekuatan. Dan digambarkan bahawa umat gue ini umat yang pertama, umat yang tak ada kehormatan, umat yang tak ada muruah. Dia gue ini bukan arus. Kita pada umat yang jadi arus, umat yang mencorakkan masyarakat. Sebab Allah kata bahawa kita yang terbaiknya. Kita betul mencorak, kita bukan ikut arus, kita buat arus. Allah telah amanahkan umat sebagai umat terbaik dan umat yang menyelamatkan manusia lain. Kita harus, kita patut bersama arus, bukan meninggalkan arus. Arus Islam apa dia? Arus Islam ialah gerakan Islam, jamaah Islam, itu arus Islam. Bukan pengamal hari ini yang bersama jamaah Islam untuk bawa Islam dalam masyarakat, bukan pengamal. Yang amal jadi buih di luar. Akhirnya mereka ditertarik gergasi-gergasi itu. Mereka tidak nak arus Islam. Arus ini yang bawa Islam, gerakan Islam, Jamaatul Islam. Tiba-tiba kita bersama ni, kita dianggap umat ini. Patut kita bersama dengan gerakan Islam. Kalau kita perhatikan hari ini, nak bersama gerakan Islam ni pun bertanggung-tanggung. Teragak-agak nak nyokong kan? Ni nak sokong ke dah? Kita tak nak bersama arus. Umat kuih ni umat yang tak ada harga dia. Sebab dia akan dicorakkan arusnya. Kemana dah yang ni? Tuan-tuan kata pakar kuih dia. Jangan tinggalkan kami, nanti tak dapat itu, tak dapat ini. Habis. Kita ngomong dengan tawaran-tawaran dunia. Kita pula suka sangat dengan dunia kan? Suka sangat dengan dunia. Bahkan sebut tawaran dunia je. Kalau kita berhati kan, Sebelum mengakhir dah ada tawaran dunia. Sebelum puasa ada pula shopping raya pra Ramadan. Pening saya fikir. Dekat diam-diam. Kalau kita pergi hadir ke Diuk, masuk tak pergi ke dan nikah itu, nak raya tapi shoppingnya pra Ramadan. Belum Ramadan dah raya shopping. Dia ajak dia bagi kita kalah juga. Dia boleh tawarkan apa? Bukan sikit-sikit. Dia baru 70%. Tak apa-apa. Kenapa bohong dah tu kan? Mana orang kata harga sangit tadi 30 ada orang kata tu. Tak ada terima apa namanya? Edarnya. Kita pula seronok dah boleh tipu kan? Banyaknya diskaun. Wah, kita kejar dunia. Kita ambil tawaran dunia, tinggalkan tawaran Allah. Kita ambil tawaran dunia, tinggalkan tawaran Allah. Betul Nabi kata apa? Hubbu dunia wa karahiyatul maut. Dunia maknanya apa? Kalau kita ambil dalam tafsiran itu daripada Al-Bilani daripada surah 20 Al-Hadid. Dunia apa? Pertama, lain. Dunia penuh macam-macam permainan, hiburan. Kan kita hidup berhibur je. Sebab hiburan kita jago kan. Kita ada buat penjenayah ke dalam.
Bersebut anugerah berita harian. Apa berita? Anugerah DVD skrip. Lepas tu Seri Angkasa lagi. Semua tu apa? Hiburan. Buat kat mana? Arena bintang. Bintang mana? Kita pula gelaran ni di momok kalau benda-benda baik kan. Arena of Stars kan. Beribu pula pakat kan. Itu apa? Anugerah tu. Anugerah Pesta Filem Malaysia. Lepas tu anugerah budaya. Macam-macam anugerah. Kita hanyut dengan hiburan-hiburan. Tapi kata tak lebih lari. Dia merupakan lambang kebatilan. Sebab dia merupakan bercabar dengan kebenaran. Sebab dia ada mengatakan apa? Dia akan mendorong kepada apa? Mendorong kepada apa yang dipanggil taqrabus zina. Rendahan kepada biara yang bawa ke arah itu. Sukan. Macam biasa dengan sukan. Yang ketiga apa dia? Orang sibuk dengan hiasan. Disebut dengan zina. Kita hias dunia kita semau-maunya. Sampai tempat dunia kita akan menghias dunia dengan sehebat-hebat. Daripada apa? Daripada tubuh badan sampailah kepada harta benda kita. Kelebak sumberan apa? Nak jaga apa dia? Sampai dia pun dah tak ada tu. Ambil makeup anti ketuaan. Kadang-kadang tengok Edan, saya nak marah juga. I came to Edan benda sini. Kita ada kolagen yang anti penuaan. Tak ada tua. Tegang macam mana pun umur sebenarnya dah. Ni orangnya apa? Ini termasuk diri takut mati. Kononnya mati sebab tua. Dia tak ada mati ni ajar. Tak tua, mati. Nak kita baca Edan kan? Allah nak ambil pun dah apa ambil kan? Tapi itulah kita. Berhiasan di dalam Allah. Mereka kalau itu teman anak dia nak berbalang kat aku suruh. Rupanya suruh tu bawah sekali apa? Bawah sekali buat make up tu bawah tu ni. Buat make up ni. Sekarang je nama. Tak nak sebut tak mesti kan? Bagi tak ngaji waktu kan? Kalau buat air wangi ni Allah Akbar. Macam-macam nama. Kelebak sapu menyapu ni, kau sapu menyapu. Allah. Biasa ni. Dia berangkat diri. Sama juga lain-lain. Dia siapa? Jam ni berapa? Tak mahal 1,000. Jam 1,000. Cincin tak mahal 20 juta. 20 juta cincin. Duit betanya 174,000. Baca tak? Satu ketika saya menemani kumpulan, dia kata kita bawa surat kerja kan, bawa pergi kita pergi bawa. Ingatkan kerja lebihnya, dah shopping lebihnya. Nah hias dunia. Kita ikut lah, kita ikut dia. Kami nak pergi jom sikit. Dah ikut kumpulan. Macam mana kan? Kita mungkin ikut sama-sama kita dapat menyaksikan orang yang muslim. Antaranya seorang hamba Allah. Dia beli handbag 10 ni. Macam-macam. Tapi yang syok kat saya beraya kan. Ustaz boleh ke tolong bawa? Saya kata kat tolong bawa kalau lagi satu. Saya tolong. Saya tanya, handbag ni 1-2 tak cukup ke? Ada ke Ustaz? Ada ke? Putih, hitam, apa yang dia ikut, apa dia ikut? Baju. Kalau pakai baju kuning, kuning.
dunia ni cukup jaga. Kita berhias semau-mau je tadi. Macam mana? Akhir tahun tadi bapak yang kata sama kita lagi dunia tak habis-habis dah. Kita ada produk apa, kita ada yang bawa, kita ada habis kita. Akhir ibadah ni buang. Kita bayang hotel buat apa ni, bukan apa. Contoh tak buat tu buffet Ramadan dekat Pak Royal, dekat apa ni, Renaissance. Kita bangga tak pilih jalan dunia. Aku tanya untuk kat mana? Renaissance ke? Kalau tahun lepas sahabat-sahabat aku dah kaya raya, tiba-tiba jumpa dia, alamak yang kau lama kan, kita makan kali-kali. Kita buat yang salah juga kawan dia. Kita bayangkan dia punya tempat makan tu, saya ingat semua itu saya ni orang ikut dia ni. Berapa kita makan? Tak mahal. Sekali duduk 110. Sekali ni makan rezeki. Kita tak biasa makan. Dia saya ambil dia tu. Maya aku buat kau suruh kuasa semua. Tak mampu sahabat kamu. Saya kata ya, aku tak kira kau boleh buang ke. Tentang sekedar dia lebih ajar dan akademi kan jauh sangat kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saat ada seorang Masadi dia kata apa? Dia bukan Islam, tapi dia nampak, dia kata the power of Ramadan. Dia nampak umat Islam tak nampak. Sepanjang Ramadan dia kata saya menyertai masa berpuasa, saya menyertai masa berpuasa. Apa dia buat? Dia kata antara power Ramadan dia, kehebatan Ramadan adalah saya boleh menjimatkan diri saya. Apa? Semua sesi makan yang saya buat sebelum saya puasa, saya kumpul, saya hantar ke tempat yang memerlukan sokongan. Bukan Islam, tapi dia nampak. Biasa kita makan sayur kali, kalau khusus tak banyak 6 kali kan. Nak kali 5. Kalau makan tu sekali makan 5 ringgit, dia 6 kali 5 30 kali 30. Itu seorang. Dia kata apa? The power of Ramadan for the rest of the world. Dia boleh hantar dengan penjimatan ni ke tempat-tempat memerlukan sokongan. Bayangkan dia faham. Kita boleh masuk Ramadan, buka lah buffet seluar-luar ni. Bukan. Kita tak nampak peranan besar bulan itu berkumpul dana umat. Tetap berapa? Sebab kita dihanyutkan dengan cerita dia. Sebab itu kata dia dalam tempoh, kamu akan dikerumuni apa? Kamu akan dikerumuni macam orang makan. Dia akan ambil kesempatan kita habis-habisan. Sebab kita tak mampu tegak sebagai seorang Islam, tak mampu merealisasikan imej Islam. Sebut dengan yang keempat pada kata dia Al-Bilal mensyarahkan pada hadis yang berkaitan dengan dunia. Kita juga sebut dengan berbangga-bangga. Ini satu hal juga berbangga-bangga. Sama-sama nak menceritakan apa dia ada. Apa dia ada. Kita bangga budak-budak. Tak apa dia boleh sorok boleh. Bila kita ada, orang tak ada lagi sorok kan. Tak ada orang kata dalam kereta. Kereta itu namanya kereta exotic. Exotic tu. Exotic apa? Di Taman Selayang ni aku seorang je ada, orang lain tak ada. Dicipta balik kereta lama dulu yang boleh lama dulu. Boleh kata apa kata exotic ni. Nama tu Mustang. Mustang nama dia. Mungkin tak Mustang. Harga tak mahal. Dari bukan harga dia, dari 600,000 dari
Bukan sekedar tak payah dah. Hari itu saya pergi sama tempat. Ada satu Lamborghini. Tiba-tiba jam saya potong. Bila jam saya potong dia. Kap cai dia boleh potong Lamborghini pun tak payah pakai. Kadang-kadang kita pun sombong. Ada sombong friend. Dia kata ustaz saya mula-mula nak beli Ferrari itu. Tiba-tiba dia kata sekadar 3 kawan yang di Ferrari. Terang naik. Macam naik besi je Ustaz. Tak ada beli. Yang itu orang hebat. Bila dia masuk tak ada hebat. Kau cuba apa? Orang hebat dengan apa? Berbangga dengan nama. Kita suka dengan nama ni. Kadang-kadang pakai pakai. Salah orang tak siapa ke salah, tak salah, tak masalah. Bila dia bawa ke lambang dunia. Orang Islam itu gambar siapa? Tak ada sejarah Nabi dan para sahabat buat benda begini. Itu dunia. Dan dia berkata kamu suka orang Nabi. Kamu dah suka dunia, kamu dah tak ada. Bila suka dunia, macam bila kita suka satu, kita tak lupa yang lain. Sebab kata para sahabat salih, bila kamu dah ambil dunia, kamu tak mungkin ingat akhirat. Dan yang kedua kata hadis dia bila wa karahiyatul maut, kamu boleh takut mati. Takut mati. Kita tak nak berjuang. Orang dulu mencita-citakan mati. Sahabat dulu tak dapat berjuang menangis. Apa sebenarnya tak buat kami? Ingat tak kesan Musa? Menangis. Tak dapat masuk dalam perang. Menangis. Kita takut. Berjuang ni takut. Apa takutnya? Paling banyak apa takut? Takut orang pulaukan, takut hilang pangkat, takut hilang dunia. Nanti kalau buat nikah dah tak dapat projek dah. Banyak semua takut. Kita takut dengan semua. Akhirnya kita jadi duit. Ada seorang sahabat saya ingat dia bawa orang aktif, dia bawa tiba-tiba orang tangkap gambar kereta dia. Rupanya ada yang anak pun ambil gambar kereta, hadiah kat ni. Dia masuk dekat dengan hadiah ngaji kat Rusila. Rupanya hukum ngaji kat Rusila ni haram. Ambil gambar hantar ke bos di Kuala Lumpur. Itu menjadi akhirnya tukar. Alasannya bersama dengan orang yang dibenci. Banyak. Jika dia penakut pada kata bersama pula, ya, kereta dia sambut tempat ke 2 km jalan kaki. Tak kalau tidak orang tak sambut. Macam seorang sahabat yang ada dia pun ada di penamaan saya tu. Bini yang kata gamuan cukup jaga kan orang bini. Takut kan dia? Bos panggil dia. Dia bukan tambah apa kan? Dia kata bos. Bos tak kenal saya. Itu berani ya. Ini it looks like me. Ingat tak sejarah tu? Look like macam bukan. Dia kata takkan buat tak dengan saya. Kalau bukan saya siapa pula? Tak ada siapa. Minta maaf saya juga tak ada. Tapi lama yang dah jadi berlaku. Itu kadang-kadang saya heran. Macam itu dulu dengar boleh. Orang lain dah cakap terang-terang, kami akan adakan convention terbuka untuk bincang pasal cadangan menentang RU. Kata orang kafir. Tiba-tiba orang Islam yang hebat jawab boleh, kita akan adakan pertemuan tertutup. Tak beza. Orang tu terbuka, kita tertutup. Mana pergi berani? Kita dulu ingat, bila kita cium kering, kita berani, kita takut. Kita akan adakan pertemuan tertutup untuk bincang.
Orang tengah terang cabar gitu kan. Cabar tu terang-terang. Sebab tu saya serik pada berhenti. Apa dia berhenti? Mereka lah sebagai ini musuh dalam Islam. Terang-terang. Saya ingatkan di ketua Islam, jangan sampai kita sekarang. Selama ini kalau tak tahu lagi mereka musuh kan, dia declare terang-terang kita akan ada kan, baik. Kita nak apa? Musuh declare terang-terang nak perang kita, tapi terang-terang perang berkawan. Kalau Islam sendiri bukan mereka terlibat. Tapi nampak gaya ni kita banyak yang berlaku. Tanpa tak mampu nak bersama, kita dah menjadi umat buih. Umat yang tak mampu mencorakkan keadaan, bahkan keadaan mencorakkan. Lalu apa kita Nabi dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis Nabi SAW. Dia bacakan Nabi pada kata, "Iza azamat ummatid dunia." Beliau umat apa nanti kita bila berjumpa di umat ini, azam mereka, tekad mereka, perjuangan mereka hanya nak dapat dunia, nak dapat 3,000 sebulan, 30,000 sebulan. Kita akan menjangkakan sekian tahun sekian pendapatan per kapita umat Malaysia ni 17,000 sebulan. Kita pernah kira 20-an pergi nanti. Rupanya gaji 17,000, besok beras 1,000 selama. Sekarang boleh tak? Saya tak pernah tanya. Kita beli kan, kalau kita tapi orang perempuan kalau kita tanya kan, biasa kita orang perempuan kita bayar, kita kejut dia, nak di kacang bontot dia, kata betul kacang bolang pasti dia tahu dia saya mesti orang kacang bontot tu kan, pak kamu boleh beli kacang bontot ni, pak kamu nak beli hati ni. Saya ingat saya ni pun ada nanti pak batang akrab dia kan, berapa nak balik? RM2.5. Ini kacang ke? Dia dah biasa buang kat kan. Makcik silap, saya ambil ni, ini kacang ni. Dia dah kacang pula. Haji tahu tak berapa sekilo sekarang? Mana tahu? Kacang yang diorang tak pandang pun. Dia kata kalau satu hari belah yang kering ke sini nak jual apa pun. Saya pun teringat pula pakcik yang jual kulit pisang dekat Masjid Nawawi. Sama dia tahu lepas dia ustaz, kalau naik dengan kulit pisang ni, saya tak jual kulit pisang, saya jual goreng kulit pisang. Tak tahu tak nak kerat berapa dah pisang. Dulu 1 bulan 2, naik bulan 3, naik di bulan 4. Tak ada turun. Dulu kata kita akan buat tak ada buat pasal pun. Nabi kata azam kamu, tekad kamu, sasaran kamu, cita-cita kamu semata-mata dunia. Kamu dah jadi umat yang tunduk kat dunia. Lalu apa Nabi kata? Bila itu dah berlaku pada kamu wahai umatku, nuzi'at minha haibatul Islam. Allah cabut Islam. Allah cabut hebat Islam dari kamu. Kamu tanpa hebat. Dulu kamu dia sebut je orang Islam ngebut. Sekarang dia sebut Islam tak ngebut. Orang tak rasa, orang tak rasa takut. Sebab apa? Dah tak ada kehebatan. Orang tak hebat dengan. Tapi apa nak buat? Kita yang pilih. Kita menampakkan bahawa kita lemah. Sebab apa? Kita tak menampak kita buat agama. Kita tak bawa agama, kita bawa bendera yang sama, itu bendera dunia. Dan yang kedua Nabi kata, wa iza tarakat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hurrimat barakatil bahr. Bila kamu dah meninggalkan pula kata Rasulullah SAW, tugas asasi yang paling penting iaitu apa? Tugas al-amru bil ma'ruf nahy 'anil munkar. Diharamkan engkau mendapat keberkatan Tuhan.
Mana Al-Quran? Nabi kata diharapkan kamu dapat keberkatan. Wah, kalau udah keberkatan diharapkan, baca depan. Nabi nak beritahu kita bahawa umat akhir zaman baca Quran tak dapat apa. Sebab mereka bukan lagi umat. Quran itu mereka umat. Ini dia kata. Bukti yang tadi apa? Kamu telah meninggalkan kerja. Berapa ramai yang ini bersama kita untuk menegakkan kemahamatan, tegakkan hukum Allah, tegakkan syariat Allah. Dan berapa ramai yang berani bersama kita mencegah kemungkaran. Tak ramai. Bahkan yang mama tahu dia menyebab perang Ramadan sama dekat setuju jumpa dekat Kuala Jais Datuk Nahwan yang menceritakan pengalaman pribadi masa di Kuala Jais. Ingatkan dia punya nak cegah muka ni punya. Dia bercakap dekat depan dia. Saya simpan di kerajaan Abbas bekas orang Muslim. Kita akan pastikan akidah umat kita jaga. Menyampak semua kan. Hebat benar rupanya cakapnya. Rupanya boleh dia buat kerja-kerja tu kata dia dah hari. Bertani-tani. Awak tak ada kerja lain. Bila dia ada pasukan yang boleh buat kerja kan untuk cegah mungkar ni, tiba-tiba antara yang diserkap puak kau, puak kau. Awak tak ada kerja lain. Awak kena ingat gaji awak, kami bayar. Itu ke. Dia memberikan keberadaan macam bapak dia ni. Saya bawa dia sekali mampu ke sini majid. Pasal apa? Ustaz ni kan ke kerajaan. Pasal perintah kerajaan, bukan ke gaji itu kerajaan. Dia kata gaji saya Allah bayar. Kerajaan bukan bayarnya, tukang bayar. Nampak hebat tapi tak erti kali kan. Apa Nabi kata? Segala yang kita dapat tanggung kita punya, Allah punya. Kita juga apa? Tukang bayar aja. Hasil masuk dikutip dari mana? Hasil daripada bumi. Bumi Allah. Tak tahu sebelah mana benda. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Langit bumi aku punya. Apa yang ada antara bumi aku punya. Dengan kamu putuskan. Dua kita nak saling meraihkan dengan izin Allah dengan arahan Allah. Sekata dia pula saya perintah ni. Ada yang disebut dalam Quran tadi, mari kita pedang pergi ke ada dia. Kata saya mak Datuk, takkan Datuk macam ni pun tak tiba memang senang renung. Sekali tulis surat panjang main. Antuk Kak Yakin, dia tak antuk Kak Jakul. Habis dia antuk SK je. Marah sebab diskusi dunia ni. Dia beritahu bahawa ini nak benda akan merosak akhirat kita. Salah. Lepas tu kata mereka reda hancur akhirat mereka asalkan dunia mereka nampak. Sebab sekarang kalau dalam bulan-bulan macam ni kita tak nampak daripada bulan ni, bila kita nampak? Sebab itulah disebut oleh Nabi kita SAW, jangan sampai kita ni baca Quran tiba-tiba dah kata bacaan aku dan sahabat aku dengan kamu tak sama. Mana tak sama kan? Punya beri syarah kepada para musafir. Maksudnya apa? Tak sama sebab bacaan sama, buat tak sama. Bacaan sama, sokong tak sama. Bacaan sama, perbezaan tak sama. Itu yang tak sama. Kita baca Quran tapi tak sokong orang laksanakan hukum Quran. Tak sama. Kita baca Quran tapi tak sama dengan mereka yang nak meraihkan, tak sama. Banyak tak sama dia bersama. Yang sama apa? Yang sama masih
masing-masing baca kuliah. Yang baca kuliah sama, tapi yang lakum dinukum bariyadi itu tidak sama. Sebab kita ikut agama demo itu, ikut uslub demo itu, bukan ikut uslub Islam. Masih baca, kamu agama kamu, kami agama kami. Tiba-tiba tak ikut agama demo kan? Bahkan agama kata lain, kita masih buat yang lain. Macam mana kata kamu kami tak apa? Kata tak sama. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi ingatkan kita supaya kita bersama-sama dengan mereka membawa obor Islam, agar kita tak meninggalkan dunia ini tanpa bawa iman. Nabi kata sesiapa yang meninggalkan awak-awak nak bawa Islam, sesiapa yang meninggalkan mereka ini, bahkan lari daripada mereka, Nabi kata apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Besar kemungkinan mereka keluar dunia tanpa bawa. Tajam kan? Nabi dah sebut ayat, Nabi kata keluar dunia tanpa bawa iman ni apa? Lepas keluar dunia ni kita ke mana? Mati. Mati tanpa iman. Ini bukan benda kecil kan? Hari itu saya beli roti, tak pasang, tak bawa sebab tak ada kan? So, kalau pada disuruh bayar, dia minta suruh tu, kan? Bukan tak ada harga, cuma tak tanpa salah tu ni. Kita tak faham kan? Macam mana tak saya tak beritahu. Awak tahu tak pasal ni ada saman sebab tak mempamerkan, tak pamer salah. Tiba-tiba kita Islam tak mempamerkan Islam. Kalau JPJ polis berkata tak pamer walaupun ada tapi tak pamer salah. Islam ada tapi tak ditunjuk ke Islam itu, tak salah. Pokoknya ada undang-undang kesalahan tak mempamerkan cukai. Yalah, ada orang kita tak mengaji kitab. Kita maaf dia kan. Cuma dia pernah bahas dia. Betul kan dia? Dia pun syok juga. Betul kita banyak pun setiap kata pula. Keluar dia kan. Malu sampai tempat lain dan kita cukup dahsyat. Semua jenis undang-undang kita. Sampai kepada kan nak yang patut pamer tak pamer pun salah. Walaupun kamu ada. Ni Islam ada. Hukum ada. Tapi tak dinampakkan. Tak diketengahkan. Tak ada lah. Undang-undang dunia ni kita faham lah tu kan. Hampa tahu undang-undang agama. Mana orang seolah-olah itu ambil mudah. Justru itulah kata di syarah hadis ini di bahagian akhir berkata, bila Islam dah diabaikan, apa yang berlaku maka sebaliknya itu iman bakal luput daripada jiwa. Lalu mereka berlomba mencari dunia, lantas luputlah akhirat mereka. Orang berlomba-lomba kan, untuk dapat dunia, lalu berlomba dengan luputlah akhirat. Itu tak bagi tahu. Bila kita kejar satu, mesti tinggal yang lain. Dia mesti gitu kan. Bila kita kejar yang ni, kita akan tinggal yang ni. Sebab kata apa kata? Yang digendong lupa biasa dia. Yang dibawa ke digendong. Yang digendong ke ciciran. Rasa-rasa bila kita kejar dah kita yang akan tinggal. Jadi kata dia syarah dia kata kalau begitu keadaannya maka akan tercicir Islam sebab dia bohong. Jangan jadi umat dunia sebab itu umat akhirat. Sebab itu pesan Nabi pada kita, letak akhirat ke depan, dunia kat belakang. Perlu ambil, tak perlu dia ambil. Tak payah toilet lebih sebab dia toilet lebih dengan pick up lah. Ini sisa sahabat sekalian, mari sama-sama kita mengambil kesempatan bulan-bulan untuk kita melihat balik dan muhasabah balik. Apakah kita ni generasi arus atau generasi buih? Kata tadi buih tak akan kekal dan kekal arus. Yang untuk kekal, kita kena kekal dalam jemaah Islam. Ada pula orang tinggal kat jemaah Islam, tunggu jadi buih. Mana? Dia mula-mula arus, keluar jemaah, rupanya jadi buih. Sebab disebut oleh para ulama,
Harus ini dah gerakan Islam sendiri. Kamu keluar ke tempat jangan masih akui. Kamu dicoba oleh orang lain. Dulu pasti kasih lepas Ramadan kita bersama dengan harus dan tinggalkan budaya ikut cakap orang, ikut cakap sistem lain, tidak sebenarnya Islam yang kita akan mati bersama. Sebab diperingat berkali setiap minggu wala tamutu la illa wa antum muslimun. Kamu yang mati menjadi kaum muslim yang berpegang kepada Islam. Itulah kita yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Kota katu hawi. Ayu tadi. Yang biasa bagi ayu untuk bagi ayuan. Aku alhamdulillah. Syukur sebab aku boleh kita berdoa kepada kat sini sekali lagi. Kita mohon doa Allah berikan terus sampai ke akhirnya dan kita dapat anugerah besar itu dan qadar Allah SWT. Sekarang itu takut tasbih kafar surah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum